Assalamualaikum semua. Cikgu harap hari ini semuanya sihat-sihat belaka ya. Okey, hari ini kita akan belajar tentang sejarah tingkatan 2 iaitu bab 1 Kerajaan Alam Melayu. Hari ini fokus kita akan terarah kepada Kerajaan Alam Melayu yang masyhur. Okey, antara kerajaan alam Melayu yang masyhur ialah Kerajaan Funan, Kerajaan Champa, Kerajaan Srivijaya, Angkor, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kedah Tua dan Kerajaan Gangga Negara. Okey, kemasyhuran kerajaan-kerajaan ni dapat dilihat dalam beberapa aspek lah. Contohnya dalam segi pemerintahan, ekonomi, agama dan kemunculan pelabuhan juga. Okey, kita akan fokuskan setiap kerajaan yang kita bincangkan tadi. Okey, kerajaan Funan ni diasaskan oleh seorang Brahmin yang bernama Kaundinya. Beliau berkahwin dengan Soma, iaitu pemerintah wanita di Sungai Mekong dan membentuk kerajaan Funan. Kerajaan ni berpusat di Vadiapura. Okey, kemasyhuran kerajaan Funan ni bermula pada era pemerintahan Fan Shiman. Beliau ni telah meluaskan empayar Funan ke Sungai Mekong hingga ke Teluk Chamrah di sebelah timur. Okey, kemudian beliau ni menguasai selatan Myanmar dan segenting Kra. Kejayaan beliau menguasai wilayah ini membolehkan Funan menguasai jalan perdagangan utama antara timur dengan barat. Kesan pada penguasaan jalan perdagangan tersebut, pada abad ketiga, Funan ni telah menjadi pusat perdagangan utama di alam Melayu. Namun, kerajaan yang kian kukuh ni berlaku kemerosotan lah pada era pemerintahan Rudravarman, iaitu Raja Funan yang terakhir. Ini sebab kerajaan Funan ni telah diserang oleh kerajaan Chenla di utara Funan. Okey, seterusnya kita tengok kerajaan Champa. Kerajaan Champa ni diasaskan oleh Chulian pada tahun 192 Masihi. Chulian ni berjaya membebaskan Champa daripada pengaruh Cina pada ketika itu. Pusat pentadbiran di kerajaan Champa pula adalah di Indrapura. Okey, zaman kemasyhuran Champa ni bermula di bawah pemerintahan Cebonga. Cebonga ni telah berjaya mengatasi ancaman daripada David. Macam kita tahulah kalau kerajaan Champa pada pengasasan pada permulaannya daripada Chulian tu telah ataupun sering menghadapi serangan daripada David. Namun ketika Champa dalam era kemasyhurannya, pemerintah pada ketika itu iaitu Cebongan telah berjaya mengatasi ancaman daripada David tersebut. Okey. Beliau telah meluaskan empayar Champa ke wilayah David hingga ke lembah Sungai Merah. Di mana serangan Champa ke wilayah David tersebut telah berjaya membunuh Raja Tran Due Tong, iaitu pemerintah David pada ketika itu. Seterusnya, pemerintahan Cebonga ni telah mendapat pengiktirafan daripada dinasti Ming pada tahun 1369. Malangnya, kemerosotan kerajaan Champa ni bermula apabila pemerintahnya iaitu Indravarman meninggal dunia pada tahun 1441. Keadaan ini memberi peluang kepada David untuk melancarkan beberapa serangan ke atas Champa. Pada 1471, Champa ni ditawan oleh David. Okey, kemudian kita lihat pula dengan kerajaan Srivijaya. Srivijaya ni diasaskan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada 683 Masihi di Palembang. Pusat pentadbiran kerajaan Srivijaya pula terletak di Palembang dan beliau telah menakluki kawasan sekitarnya seperti Bangka dan Taruma.
Semasa era pemerintahan Sanggramadana pada abad ke-8, pemerintahan Sanggramadana berjaya menakluk Sumatera, Selatan Myanmar, Tanah Melayu dan Segentingkra. Penaklukan ini membolehkan Sriwijaya menguasai jalan laut antarabangsa iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda. Kemudian, kerajaan Sriwijaya ni seterusnya menjadi kuasa pedagang utama di alam Melayu. Selain terkenal sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya ni juga menjadi pusat pengajian agama Buddha pada ketika itu. Namun berlakunya kemerosotan dalam kerajaan Sriwijaya, ianya terjadi pada tahun 1025, iaitu Sriwijaya telah diserang oleh tentera Chola daripada selatan India. Serangan tersebut menyebabkan Sriwijaya menjadi lemah. Kerajaan alam Melayu yang masyhur yang seterusnya ialah Kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor ni diasaskan oleh Jayavarman II dari Chenla. Pusat pentadbiran Kerajaan Angkor pula adalah di Hariharalaya dan beliau berjaya menyatukan wilayah di lembah Sungai Mekong. Kemasyhuran Kerajaan Angkor ni bermula pada era pemerintahan Suryavarman II, iaitu beliau berjaya menakluk lembah Sungai Mekong sehingga selatan Myanmar. Beliau juga berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan Dai Viet. Beliau turut mewujudkan jalinan perdagangan antara pedagang tempatan dengan pedagang luar. Usaha beliau ni diteruskan pula oleh Jayavarman VII yang telah meluaskan empayar Angkor hingga sepadan 6. Beliau membina Angkor Thom dan mendirikan 102 buah hospital. Namun dalam kegemilangan kerajaan Angkor tersebut berlakunya kemerosotan apabila kematian Jayavarman VII ini. Serangan Siam pada 1594 ni telah melemahkan kerajaan Angkor. Okey, seterusnya kita pergi kepada kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ni diasaskan oleh Raden Wijaya, iaitu Raden Wijaya ni telah berjaya mengasaskan kerajaan Majapahit dengan bantuan tentera Mongol dalam perebutan kuasa di Jawa pada tahun 1294. Pusat kerajaan Majapahit ni terletak di kota Trowulan. Seterusnya kita tengok kemasyhuran kerajaan Majapahit. Kemasyhuran Majapahit ni bermula dengan pelantikan Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri untuk kerajaan Majapahit ni. Oleh pemerintah pada ketika itu adalah Tribuana Tunggadewi. Patih Gajah Mada ni telah berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan kerajaan Majapahit. Beliau turut meluaskan tanah jajahan Majapahit ni ke timur Pulau Jawa, pesisir pantai timur Sumatera, pesisir selatan dan barat Pulau Borneo, bahagian selatan dan timur Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Kejayaan ini menjadikan Majapahit sebagai sebuah pusat perdagangan pada abad ke-14. Seterusnya, kerajaan Majapahit ni mula mengalami kemerosotan apabila kematian Patih Gajah Mada telah berlakulah ketika diserang oleh kerajaan Demak pada tahun 1478. Maka dengan itu kerajaan Majapahit pun mulai lemah. Pada peringkat awal, pusat kerajaan Kedah Tua ni adalah di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Kerajaan Kedah Tua ni bermula dengan penglibatan masyarakat di Guar Kepah yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan pedagang dari luar di Sungai Mas. Kewujudan kerajaan Kedah Tua ni
diperkukuhkan dengan catatan golongan agama dengan pedagang dari China, India dan Arab Parsi. Sumber Cina menamakan kerajaan Kedah Tua ni sebagai Chieh Cha'a, manakala sumber dari India dan Arab masing-masing merujuk kerajaan Kedah Tua ni sebagai Kataha dan Kalabar. Pusat kerajaan Kedah Tua ni terletak di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Seterusnya, kerajaan Kedah Tua ni mengalami era kemasyhuran kerana kepesatan kegiatan perdagangan di Lembah Bujang. Lembah Bujang pada era ketika itu menjadi tumpuan pedagang dari timur dan barat. Mereka menjalankan kegiatan perdagangan dengan penduduk tempatan dan pedagang luar yang lain. Seiring dengan kemajuan perdagangan ini, kerajaan Kedah Tua juga menjadi pusat keagamaan agama Buddha pada ketika itu. Namun seperti kerajaan-kerajaan lain, kerajaan Kedah Tua juga mengalami kemerosotan di mana kerajaan Kedah Tua mula mengalami perubahan pemerintahan pada abad ke-7 apabila munculnya pengasasan Kesultanan Kedah yang memulakan kerajaan baharu di Kedah. Ini kerana kerajaan Kedah Tua ni yang kita katakan mula merosot apabila kerajaan Sriwijaya menguasai Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua diserang oleh tentera Chola dari India pada tahun 1025 dan serangan tersebut telah melemahkan kerajaan Kedah Tua dan berlakunya perubahan pengasas Kesultanan Kedah yang baru. Seterusnya, kerajaan Alam Melayu yang masyhur pada ketika itu tidak terkecualilah dengan kerajaan Gangganagara. Okey, kerajaan Gangganagara ni telah muncul pada abad ke-6 dan pengasas kerajaan ini ialah Raja Ganji Sarjuna. Terdapat beberapa pendapat lain yang menyatakan kerajaan Gangganagara ni dibuka oleh Raja Khmer dari Kemboja, tapi pada kebanyakannya mengatakan Raja Ganji Sarjuna merupakan pengasas pada kerajaan inilah. Pada peringkat awal, kerajaan ini berpusat di Pengkalan dan kerajaan ini juga masyhur sejak abad ke-5 lagi. Kerajaan Gangganagara ni sering dikunjungi oleh pedagang luar kerana kekayaan hasil bumi seperti emas dan biji timah. Pada tahun 850 Masihi, kerajaan Gangganagara ni berjaya mempertahankan kedaulatannya daripada serangan kerajaan Sriwijaya. Namun, kekukuhan yang dimiliki oleh kerajaan Gangganagara ni pasti ada kelemahannya, iaitu pada tahun 1025 kerajaan Gangganagara diserang oleh tentera Chola dari India dan serangan ini telah memusnahkan pelabuhan Gangganagara. Okey, sampai sini saja pelajaran kita hari ini. Kita recap balik Setiap kerajaan Alam Melayu yang masyhur itu ada 3 ciri penting yang perlu awak tahu, iaitu siapa yang mengasas kerajaan tersebut, apakah yang berlaku pada era kemasyhuran kerajaan tersebut dan setiap kerajaan Alam Melayu yang masyhur itu pasti ada era kejatuhan dan kemerosotan. Okey. Sampai sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum.